Jadi kita boleh buat ibadat. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan tamu si surau Fadil Ustaz Zakaria, ahli kuasa dan seluruh pimpinan surau dan para jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah dapat sekejap ambil masa sebelum waktu Jumaat masuk. Saya dipahamkan di surau ni ada kempen solat Jumaat, lebih kurang gitu. Jom solat Jumaat. Itu satu usaha yang sangat baik dalam kita menggalakkan orang Islam untuk mendekati surau, mendekati masjid, terutamanya solat jemaah. Karena solat jemaah ni perkara yang antara yang diambil cakna oleh Rasulullah SAW ketika mana Rasulullah berhijrah. Kita musim aura hijrah lagi ni, awal tahun. Ketika Rasulullah sampai di Quba dan sampai di Madinah, perkara pertama sekali yang Rasulullah buat ialah membina masjid. Dan kita tahu fungsi asas masjid ialah mendirikan solat Jumaat 5 waktu. Dan antara perkara yang menjadi kewajipan keluarga, ketua keluarga dalam agama kita ini ialah menyuruh ahli keluarganya melaksanakan solat. Wa'mur ahlaka bis solati wastabir 'alaiha. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Kamu perintahkan keluarga kamu untuk melakukan solat. Itu nas dalam Al-Quran. Ayat itu dikitakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga tentu kepada kita semua. Saya duk tengok dalam ayat ini ada 4 perkara yang kita kena ambil perhatian. Satunya Tuhan sebut dalam ayat ini, wa'mur ahlaka bis salat. Kamu perintahkan kepada keluarga kamu, suruh mereka itu sembahyang. Suruh itu suruh wajib, bukan suruh sunat. Dalam pengajian ilmu usul fiqh, al-amru lil wujub. Perintah dalam Al-Quran itu dia bermaksud wajib. Maknanya wajib kamu suruh keluarga kamu mendirikan solat. Maknanya tanggungjawab kita semua untuk memerintahkan ahli keluarga mendirikan solat. Dan bila kita sebut perintah dan suruh solat, dia bukan berhenti setakat itu. Macam kita kata pemerintah suruh buat bangunan, bukan berhenti setakat buat bangunan. Buat plan, design, pastikan alat-alat yang digunakan untuk bangunan itu ikut spek yang ditentukan, open tender dan sebagainya. Dia bukan semata-mata suruh buat terus. Terkandung dalam suruhan solat itu, terkandung dalamnya kita mendidik anak-anak, mendidik ahli keluarga melakukan solat, memastikan solatnya sempurna dan mengajar anak-anak tentang solat. Ini semua masuk dalam bab wa'mur, perintah. Dan kalau kita tidak lakukan itu, kita telah tidak melaksanakan tanggungjawab perintah tadi. Dan sebab itu kita lihat dalam Al-Quran ini bukan semata-mata tentang solat, tapi tanggungjawab ketua keluarga itu juga diletakkan dalam perkara lain.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Qu anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu itu nar, daripada api neraka. Itu juga diletakkan tanggungjawab kepada ketua keluarga. Diri kamu dan ahli kamu. Siapa itu ahli kamu? Keluarga kamu. Jadi tuntutan untuk ketua keluarga memastikan orang yang ditanggungnya, keluarganya itu melaksanakan tanggungjawab agama terletak di atas bahu ketua keluarga. Jadi tanggungjawab cukup besar. Bukan semata-mata kita nak berkahwin gitu ya. Selepas berkahwin ada isteri, tanggungjawab suami kepada isteri. Wa amur ahlaka bis-shalah, suruh isteri sembahyang. Wa quduhan qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga kamu dan isteri kamu daripada api neraka. Kemudian bila ada anak, wa amur ahlaka bis-shalah, suruh anak kamu sembahyang, jaga anak kamu daripada api neraka. Jadi itu perintah kepada keluarga, dan institusi keluarga dia memang macam tu. Dia terbina di atas tanggungjawab keagamaan yang wajib dilaksanakan oleh ketua keluarga. Kalau semua pihak melaksanakan tanggungjawab tadi, maka terbinalah satu keluarga yang baik dalam sesebuah komuniti itu. Itu yang pertama dengan ayat tadi. Kemudian ayat tadi diteruskan, wastabir 'alaiha. Kamu suruh keluarga kamu melakukan solat. Wastabir 'alaiha. Yang kedua, bersabar dalam melaksanakan solat berkenaan. Maknanya kamu kena istiqamah dengan solat. Pastikan keluarga kamu solat, dan dalam melaksanakan solat itu kena bersabar banyak. Sebab kenapa disebut wastabir 'alaiha? Sebab nak laksanakan solat ni, kalau tak ada kesabaran, manusia tak melaksanakan solat. Nak pergi masjid, kalau tak sabar, payah. Nak tunggu imam turun sejak paling mana imam tak main lagi, nak sabar. Nak bangun pagi, nak pergi subuh, kalau tak sabar, tak terlaksana. Maka wastabir 'alaiha pun perkara yang diperintahkan dalam ayat itu. Perintah suruh sembahyang dan suruh sabar, bersabar dalam melaksanakan solat itu. Dan bila kita sebut solat, bersabar dan solat, kalau kita tengah solat, kena khusyuk, maksudnya bersabar dalam solat. Pastikan solat kita itu solat yang ikut rukun dan syaratnya. Ikut rukun dan syarat, dan juga kita melakukan ibadat solat itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh kekhusyukan. Barulah sembahyang yang kita lakukan itu dapat memberi manfaat, dapat memberi orang panggil perubahan kepada diri seseorang. Jadi sabar tak lambat. Sabar ni termasuk AJK yang menguruskan imarah juga. Termasuk juga lah tu. Termasuk AJK yang menguruskan solat itu pun kena banyak sabar. Sebab dia akan dihentam, tak kena sedikit. Apa saja ada sidak pun kena hentam. Perintah yang dulu masa Covid itu cukup hebat lagi lah, kena hentam kan. Itu pun kena banyak sabar. Luar biasa sabar ketika itu. Tengah-tengah orang nak pergi masjid, tak bagi masuk masjid kan. Luar biasa kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menarik. Nahnu razzuquk wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada kamu. Nak fikir tak nampak. Suruh sembahyang, suruh sabar dalam bab sembahyang, kemudian kami bagi rezeki kepada kamu. Apa? Tak kompatibel orang panggil dari satu segi lah. Tak nampak relevansi antara solat dengan kami bagi rezeki kepada kamu. Al-Imam Ibn Katsir dia tafsirkan ayat ini, maksud nahnu razzuquk, maknanya orang yang melaksanakan solat dengan penuh istiqamah ini, rezeki dia Tuhan kan, Tuhan garanti. Rezeki dia Tuhan garanti. Tak payah risau dengan sebab berhenti solat sekejap, bisnes tak untung. Tak payah risau. Nahnu narzuquk, kami yang bagi rezeki kepada kamu. Bukannya kamu yang beri rezeki kepada diri kamu dan kepada anak-anak
Jadi dalam perintah, mana-mana perintah dalam agama Allah ini, jangan kita risau tentang kita akan miss rezeki kalau kita laksanakan mana-mana ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam semayang harian, kita akan ambil masa, memang akan ambil masa sikit lah, ni wudu, nak solat. Kalau solat jemaah, sekarang kempen solat jemaah, akan ambil masa. Tapi tinggal bisnes, tinggal sana, tinggal sini, kan? Dia main begitu. Mari kita marilah. Nahnu narzuquk. Tuhan kata jangan tak usah risau. Orang yang semayang garanti rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 3 perkara. Kemudian selepas daripada itu Tuhan sebut wal aqibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikaitkan solat dan dikaitkan dengan orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dah kesudahan yang baik itu hanya kepada orang yang bertakwa. Maknanya orang yang solat ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesudahan orang bertakwa ni dia kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat. Tidak ada kesusahan yang akan menimpa orang bertakwa sama dunia atau akhirat, sebab dia melaksanakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam bab solat ini saja, dalam hadis ada menyebutkan kalau Rasulullah SAW ditimpa, katalah dalam keluarga dia ada masalah begitu gini, ada masyakkah begitu gini, maka Rasulullah akan suruh keluarganya dirikan solat dan dibaca ayat ini, wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha ila akhir ayat. Itu ada disebut dalam hadis. Dan disebut dalam hadis yang lain ada bila tapi hadis mursal. Bila berlaku yang bila ada satu perkara masyakkah berlaku dalam keluarga Rasulullah, Allah kata wa ahla ya ahla sallu wahai kaumku pakat semaya solat. Ini nak menyelesaikan masalah yang berlaku dalam keluarga dengan melaksanakan ibadat solat. Maka dengan sebab itu kita lihat ibadat solat ni perkara yang sangat penting dan utama yang perlu kita ambil cakna top priority dalam kehidupan. Kadang-kadang kalau kita silap letak priority dalam tindakan pun menjadikan satu perkara kita tak laksanakan dengan baik. Tapi kalau kita letak priority itu, top priority dalam hidup solat, kita akan atur segala tindakan dan perbuatan kita harian kita berasaskan kepada solat. Nak travel, kita dah tengok time dah. Nak ambil tiket flight, nak ambil tiket kapal terbang, tiket kereta api, kita dah ukur dah dengan waktu solat pukul berapa. Nak pergi restoran, kita dah ukur dah time solat pukul berapa. Sebab tu kita tengok, bila kita fail dalam bab mengukur time untuk solat ini, waktu maghrib penuh di restoran. Ini susah. Waktu maghrib baru nak order, azan baru berkumandang, kita baru tengok menu nak order. Maghrib Malaysia ni dalam sejam suku gitu ya. Masa mana nak semayang? Apatah lagi masa mana nak pergi semayang berjemaah. Sebab priority kita tu kita tak letak solat sebagai priority utama dalam tindakan kita. Tapi kalau kita memahami kedudukan solat tu, kedudukan yang besar dalam kehidupan ini, kita akan letak priority itu priority yang utama dalam tindakan. Kalau kita susun jadual tentatively, apa-apa tentatif tu letak solat sebagai tentatif utama dalam program jadual, kursus dan sebagainya, mesyuarat dan sebagainya. Barulah kita memberi hak yang sepatutnya kepada solat dalam hidup kita ini. Jadi kita ada masa dalam 10 minit lagi kita buka soalan saja. Untuk ada soalan, dia tanya, adakah berdosa masuk ke tanah perkuburan tak tutup aurat? Sebab ini pakai tutup. Adakah berdosa masuk tanah kubur tak tutup aurat? Kalau tak masuk ke kubur pun tak tutup aurat tu memang dosa je lah. Dia memang begitu. Bukan setakat masuk kubur tak tutup aurat ni. Tak masuk dalam kubur pun tutup aurat tetap berdosa. Cuma orang panggil ialah di antara benda yang boleh mengingatkan mati. Aksiru min zikri harimil lazzat. Perbanyakkan benda yang boleh mengurangkan kita berasa keseronokan hidup, iaitu mati.
ziarah kubur ni untuk banyak mengingatkan mati. Kalau kita kubur tak ingat mati lagi, dia buka aurat, dia kontra dengan tujuan kita pergi ke kubur. Jadi tutup aurat bukan sahaja datang kubur, memang semua tempat kita wajib tutup. Cuma bila kita pergi ke satu tempat, satu kita buat perkara ni ada dua perkara. Satu memang wajib kita buat, tutup aurat tu wajib. Satu lagi, kita pergi ke mana-mana, dia ada adab dia. Adab pergi ke kubur, nak tutup aurat. Adab naik masjid, tutup aurat ni wajib. Di mana-mana pun. Tapi masuk masjid, antara adab dia, wajib kita tutup aurat. Jadi kalau masuk masjid, tak tutup aurat, dia dua kali dosa. Satu, dosa kerana dia tutup aurat. Yang kedua, dia menghina tempat yang mulia dalam pandangan syarak. Masjid, tempat yang mulia. Tempat orang beriktikaf, tempat orang buat ibadat, baca sembahyang, baca Quran. Kita pergi situ, kita buka aurat. Dua kali kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melanggar kesucian tempat berkenaan dan kita membuka aurat itu sendiri adalah melanggar tata cara dan adab sebagai orang Islam. Dua kali dosa lah. Masuk kubur tak buka aurat ni. Soalan kedua tu, solat tahiyatul masjid boleh ke dilakukan ketika mana ceramah sedang berlangsung? Contohnya macam ni. Solat tahiyatul masjid, dia masuk ke masjid, kemudian ada ceramah. Dia nak tahiyatul masjid ke nak solat? Nak tahiyatul masjid atau nak ceramah? Dia orang yang masuk masjid, dia sunat buat benda yang disunatkan kepada dia dulu, iaitu mendirikan tahiyatul masjid. Sama juga orang pergi masjid, orang tengah khutbah. Yang dia boleh buat hanya tahiyatul masjid. Selama tolak tak boleh, sebab dia wajib dengan khutbah. Jadi tahiyatul masjid itu dia menangkan. Itu yang Rasulullah dalam sahabat yang bernama Sulaik, bila dia masuk tengah Rasulullah khutbah, tubuh dia duduk. Kata Rasulullah, qum wasalli, kamu berdiri balik, wasalli rakaatain, sembahyang 2 rakaat. Maknanya kalau kita masuk masjid, dalam semua keadaan orang tengah buat apa-apa dalam masjid itu, mengajar apa-apa, sunat bagi orang masuk masjid pertama sekali dia buat tahiyatul masjid. Kemudian ringkas ya, 2 minit, 3 minit, tak lama pun. Sekejap. Lepas tu dengar kena sembahyang lah. Sebab itu dah tujuan utama dia pergi masjid nak sembahyang jemaah. Imam takbir ihram dia tahiyat masjid dulu. Tujuan berlawanan dengan tujuan utama pergi masjid. Jadi dia terus takbir ihram sama dengan imam lah. Sebab mendapat takbir ihram bersama imam itu lebih utama. Lebih utama bagi orang yang sembahyang jemaah di masjid. Jadi kalau dia sembahyang tahiyat masjid dulu, imam dah dia berlomba-lomba dengan imam. Imam 2 rakaat, dia baru 2 rakaat. Sudah tahiyat masjid, dia jadi masbuk. Situ pula sembahyang jemaah, dia kurang pahala kat situ. Rugi kan? Jadi kena mula bersama dengan imam takbiratul ihram. Jadi lepas tu, sebab tahiyatul masjid ni hukum dia masa mula-mula masuk. Kalau dia masuk mula-mula tu dia buat benda lain dulu, apa semua duduk baca Quran, kalau tak ada hukum tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu tertanggung sunat tu masa dia mula-mula masuk sebelum dia buat benda lain. Itu sunat dia tahiyatul masjid. Begitulah. Itu yang ketiga tu, hukum gerak tabung ketika khutbah. Dia asas kepada gerak tabung ketika khutbah ni gini. Asas kepada khutbah ini, kita wajib mendengar kepada khutbah dan tidak mengganggu orang lain untuk mendengar khutbah. Itu asasnya. Kalau sekiranya pergerakan tabung itu sudah mengganggu orang lain, maka dia tak boleh. Tapi kalau pergerakan tabung itu tidak mengganggu tugas-tugas orang lain nak mendengar khutbah, semua sudah berjalan kan, tak ada masalah. Tapi kalau dia mengganggu, maka ini terletak kepada urusan pihak urus surau untuk melihat adakah tabung khutbah bergerak tengah khutbah itu mengganggu situasi orang nak mendengar khutbah. Kalau tak mengganggu tak ada masalah. Tapi napa-napanya agak terganggu. Sebab tambah-tambah kalinya yang duit sama.
sekali masuk dalam tu dia bunyi titik. Agak mengganggu. Jadi bagi siang, anak mudah bagi siang kalau nak merah, itu lagi bagus lah. Kalau dia tidur tu, dia tidur tabung depan ni, kita kejut dia suruh jalan ke tu. Oh, tidur tengah khutbah. Orang tidur tengah khutbah ni dia tak dapat pahala mendengar khutbah. Tapi katalah khutbah tu jemaah tu cukup-cukup 40 orang. Sebab wajib jemaah ni dia sekali dengan khutbah. Dan 40 orang tu semua kena dengar khutbah. 40 orang tu dia kena semua dengar khutbah. Katakan cukup-cukup 40 orang, dia seorang tu tidur, tak sah. Sebab dia telah gagal dalam melaksanakan kewajipan Jumaat yang termasuk dengan khutbah. Walaupun tidur satu saat. Walaupun tidur satu saat. Dia macam gini, macam kita kata khatib dengan imam. Khatib dengan imam ni sunat imam yang sama. Khatib yang baca khutbah itu dah dia sunat dia menjadi imam. Kecuali dia sakit tekuk ke apa semua. Jadi kita tiba-tiba khatib baca khutbah, imam mari lewat. Imam orang sudah khutbah dah. Kita pun suruh dia jadi imam, tak boleh. Sebab dia tak mendengar khutbah tadi. Jadi kena lagu tu. Jadi tanggungjawab mendengar khutbah. Imam tu pun wajib dengar khutbah. Kalau dia tak kata dia bukan dia yang khatib, tapi dia jadi imam itu. Dia kena dengar khutbah. Baru dia jadi imam. Jadi tidur masa khutbah ni ialah ramah sebenarnya. Hanya khatibnya tahu. Sebab dia berada atas mimbar. Kalau berselawat dalam hati ataupun berzikir dalam hati ketika tak apa, berzikir kita khutbah. Macam khutbah khatib soalan dia berzikir macam khutbah. Katakan tengah-tengah baca khutbah itu khatibnya sebut nama Nabi Muhammad SAW. Maka dia sebut SAW. Tak ada masalah. Dia jangan ganggu orang lain. Jangan ganggu orang lain. Macam apa nama ni terawih kan. Selawat berdengar sallallahu alaihi itu tak boleh. Khutbah tak boleh. Dalam masjid masa khutbah memang tak boleh ganggu orang lain. Tapi sekadar dia seorang tak masalah. Sama juga amin masa khatib khutbah. Sekadar dia seorang tak ada masalah. Yang dia masalah bila ganggu orang lain. Jadi dalam bab solat, dalam bab khutbah, pastikan kita tidak ganggu orang lain. Kalau kita masuk masjid, orang lain tengah solat, kita jangan ganggu. Jangan ganggu orang solat. Ganggu orang lain solat itu yang tak boleh. Ganggu orang lain mendengar khutbah itu yang tak boleh. Itu kaedah asasnya lah dalam kita buat perkara yang bukan ibadat dalam agama. Dia dalam masjid ni kita ada benda-benda yang kita buat lepas solat, kita baca wirid. Dan masa tak ada masalah sebab program itu program kita. Sebab jangan ganggu. Macam saya sekarang lah duduk tazkirah ke apa semua ni kan, dan ada orang mari mau masuk, dia akan solat tahiyatul masjid. Dia teruskan dengan solat dia dan kita akan terus dengan tazkir itu. Dan kita tak ganggu dia. Cuma jangan mari tahiyatul masjid depan saya ni, saya nak tazkirah, dia ganggu saya pula. Dia macam dia benda tahiyatul masjid, dia tidak mengganggu program yang ada dalam masjid. Siapa-siapa yang tengah mengajar dalam masjid, dia terus mengajar. Orang-orang masuk, dia nak tahiyatul masjid, dia buat tahiyatul masjid. Tapi jangan berganggu. Jangan mengganggu antara satu sama lain. Tapi kalau sound systemnya yang saya setuju, kalau sound system itu juga perlu diurus. Kalau sampai sound system yang mengganggu. Sebab bukan soal bercakap tu. Soal kadang-kadang sound system pun ada kadang-kadang saya terima. Sebab kadang-kadang kalau sound system tak sesuai, kita baca lepas solat kan. Lepas solat kita nak duduk baca wirid pun, wirid imam tu sound system yang kuat sangat diganggu. Tak boleh kontrolkan volume sound system itu. Barulah ada keamanan dan kesaksian antara kita juga. Jadi dah masuk jemaah dah. Itu secara ringkas dah sebab apa nama ni musim time gini ni. Mudah-mudahan sedikit tazkirah, ada sedikit persoalan yang sama kita kongsikan, ada manfaat untuk kita semua.
dan jadi bekal di hari akhirat. Wallahu ta'ala wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.